Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'alam mutaqabbala wa dhallahu ma'anna walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan pembacaan kitab Al-Tahzib wal-Ikhtisar Syuruh As-Sanusiyah Al-Umul Al-Barahin, ditulis oleh Dr. Umar Abdullah Kamil. Okay, sebelum kita sambung pengajian kita, kita recap sikit sebelum kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi kita dah pelajari berkenaan dengan definisi ilmu kalam ataupun ilmu akidah, dan juga perbezaan-perbezaan nama tersebut dan apa signifikan di sebalik perbezaan nama-nama yang pelbagai tersebut. Kemudian kita juga pelajari berkenaan dengan maudhu' dan juga faedah daripada ilmu kalam ataupun ilmu aqaid. Okey, kemudian kita juga pelajari tentang ahkam dan jenis-jenis hukum adi, hukum syar'i dan juga hukum akli. Dan yang terpakai kepada ilmu akidah ini adalah berkenaan dengan hukum akli. Jadi saya nak tegaskan atau saya nak bagi sikit lagi sebab ini adalah merupakan asas yang paling penting kepada pengajian akidah. Kalau kita tak faham ataupun kita tidak betul-betul menghayati ataupun mendalami tentang hukum akli ini, maka kita akan menghadapi masalah sedikit dalam pengajian ilmu akidah. Sebab secara asasnya kesemua perbincangan dalam ilmu kalam itu, lebih-lebih lagi berkenaan dengan ilahiyat, itu banyak kita menggunakan dalil akli untuk nak mengisbatkan perkara tersebut. Dan sebab al-aqlu huwal aslu, akal itu adalah asal. Jadi contoh macam kita nak isbat mukjizat. Okey, macam mana kita nak tahu ketepatan ataupun kebenaran agama ini? Maka kebenaran agama ini terhenti kepada mukjizat. Kenapa Allah SWT jadikan mukjizat sebagai asbab untuk nak menentukan kebenaran agama ini dan juga kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab tu sebelum kita cuba bayangkan bagaimana keadaan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi diutuskan oleh Allah dan kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah SWT untuk dia dakwah kaum dia. Maka apa yang Allah Taala berikan kepada Nabi, iaitu Allah muayyid, Allah memperkuatkan ataupun membuktikan dakwaan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dengan mukjizat. Okey, kita nak tengok kenapa akal itu berfungsi dalam untuk nak mengisbatkan al-mukjizat. Sebab mukjizat tidak boleh dibuktikan dengan mukjizat yang lain, dia akan jadi daur dan ataupun dia akan jadi terselsul dengan mukjizat yang lain. Jadi akal adalah dia punya the highest stages ataupun yang paling asas sekali adalah akal. Okey, kita tengok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi mendakwa, dia menerima arahan daripada Allah SWT dan dilantik menjadi Nabi dan untuk menyampaikan risalah dia dan mengatakan agama Islam adalah agama yang terakhir. Dia adalah Nabi Khatamul Anbiya il Mursalin, dia adalah Nabi penutup bagi Nabi-Nabi yang lain. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala menguatkan dia dengan mukjizat. Jadi apa pentingnya mukjizat di sini? Okey, seperti mana kita tahu, kita akan belajar nanti tentang mukjizat. Tapi untuk kita nak faham bagaimana kedudukan akal dalam akidah itu, dan kita kena faham tentang ini dahulu. Okey, bila mukjizat ini dia amrun khariqul adah, perkara yang berlaku yang bercanggah dengan adat, ataupun dalam bahasa Melayu klasik kita kata mencari adat. Jadi mencari adat di sini adalah mukhalafah dengan ahkamul adiyah yang kita belajar, iaitu benda yang pada adat kebiasaannya ataupun min sunanin ataupun min sunanin Allah Taala letakkan asbab wal musabab tersebut, maka akan berlaku demikian. Okay, tetapi bila adanya mukjizat, dia khariqul adah. Tetapi mukjizat dia bukan khariqul ahkamil akli. Dia bukan benda yang benda yang bercanggah dengan akal. Padahal dia adalah jawazul akli. Dia adalah benda yang harus pada akal. Contoh macam sekarang ni kita Isra' dan Mi'raj. Okay, Isra' dan Mi'raj, bila manusia dapat memendekkan masa bagi tempoh perjalanan, itu adalah bercanggah dengan adat kebiasaan. Kan? Jadi dari segi akal kata boleh berlaku benda tersebut, mungkin berlaku. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok hari ni,
jarak yang jauh, contoh kita nak pergi Amerika, mengambil masa lebih kurang 20 jam. Kalau kita berjalan kaki mungkin mengambil masa berapa puluh tahun ataupun berapa tahun. Jadi itu adalah mimbabi mumkinul aklan. Cuma waktu tersebut mungkin tidak ada pengangkutan laju lagi, soruh, kapal terbang, roket dan sebagainya. Tapi pada kita nak jelaskan di sini, bila mukjizat itu berlaku, bagaimana ketika itu para sahabat berfikir? Maka dia kata, oh, bila mukjizat berlaku, benda tersebut bukan daripada Nabi SAW. Maka dia pun dapat tahu, oh, benda ini bukan datang daripada Nabi, dia mesti datang daripada Allah SWT. Jadi sebab itu bila kita isbat mukjizat tersebut, dia bercanggah dengan hukum adat, tetapi tidak bercanggah dengan hukum akal. Dia ada jawasul akli. Kemudian barulah kita kata, oh, bila Rasulullah dikuatkan mukjizat, maka secara langsungnya membenarkan risalah kenabian Nabi dan mengatakan bahawa ya betul, memang Allah Ta'ala lah yang mengutuskan Nabi. Waktu tu kena guna akal, kena gunakan akal yang akan istinbat ataupun akal yang istidlal benda tersebut, mengatakan, oh, benarnya Nabi ataupun benarnya bahawasanya Nabi ini adalah utusan akhir zaman, disebabkan oleh mukjizat yang disertakan oleh Nabi. Sebab itu kita tengok tarikh Nabi ialah ataupun seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah, kemudian dibuktikan dengan mukjizat. Dia mengaku kata dia Nabi, kemudian dia dibuktikan dengan mukjizat. Jadi semua para anbiya begitu, para rasul begitu. Mereka ini dikuatkan dengan mukjizat. Okey, kita belum baru masuk lagi dalam kitab, kita recap sikit sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain. Okey. Jadi akal mengambil kepada ketika tersebut, kita tengok wahyu ni semuanya diturunkan kepada orang yang berakal. Pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, akan dikatakan semuanya khitab kepada akal manusia. Dan manusia ataupun orang yang dikurniakan wahyu ini, mereka ada kebolehan untuk berfikir. Mereka ada kebolehan untuk mengakui kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu la ikraha fidin itu dalam konteks yang kita perlu faham bahawasanya agama ini, kita tidak ada paksaan dalam agama, tetapi kebenaran yang ada pada agama itulah yang memaksa orang untuk perlu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Sebab dari sudut haqaiqnya, kebenarannya ataupun realitinya, maka itulah yang dikatakan sebagai agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua umat Islam, kita kena rasakan benda ini, dan kita perlu rasa, begini rupanya cara how the system in theology work. Begini caranya ataupun begini kaedahnya sistem bagaimana kepercayaan itu berlaku dalam akidah. Dia bukan mujarad bila kita lahir sebagai Muslim kita kena ikut tok nenek kita. Itu adalah taklid. Tetapi kita adalah tahqiq, iaitu kita keluar daripada zurwatul taklid ila tahqiq, iaitu kita keluar daripada sesuatu yang tidak ada dalil, pegangan yang tidak ada dalil, kepada dalil dan mutabiqul lil waqi', bertepatan dengan realiti. Itu yang saya tengok dalam pengajian akidah masa kini ataupun yang lalu. Kita hilang aspek tersebut. Kita lebih pentingkan pengajian akidah itu kepada benda yang kita kata, oh, ini perlu diterima, ini perlu ini perlu dipegang. Dengan tanpa kita memberi keluasan kepada setiap individu untuk dia berfikir, untuk dia mencari bukti dan dia menjumpai kebenaran tersebut secara tafkir, secara menggunakan akal dia, bukan kerana dipaksa, bukan kerana diwarisi, bukan kerana dia dimomokkan dengan masyarakat dan sebagainya. Tetapi keimanan itu datang daripada dalam diri dia sendiri, sehingga menghasilkan yakin, dan dia mampu untuk beribadah kepada Allah dengan ketulusan, bukan dengan sebab keterpaksaan. Sebab tu kita tengok kalau orang yang memang memahami akidah dan juga memang dia belajar tentang ilmu akidah ini, maka di sudut ibadah dia tidak dipertikaikan lagi. So, dia tak akan pertikaikan kenapa solat. Sebab al-aslu dia adalah al-i'tiqad, ada kepercayaan. Jadi bila dia percaya bahawasanya risalah yang dibawa oleh Nabi itu benar, maka syariat juga diterima juga, sebab dia adalah min lawazim daripada sebahagian daripada agama yang dibawa tersebut. Okey. Itu pentingnya kedudukan hukumul akli, yang mana kita katakan sebagai
hukum akal ini membawa kepada benda-benda yang diyakini. Okay, nanti kita akan belajar tentang perbezaan di antara yakin, zon, syak, waham dan sebagainya. Cuma kita nak jelaskan kat sini betapa pentingnya ahkamul akli. Sebab itu ada ayat-ayat Al-Quran yang mana kita bincang semalam, ada ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW yang bercanggah dengan kaedah akliyah, maka ayat tersebut bukan ditolak. Maksudnya ayat tersebut perlu ditakwil ataupun perlu ditafwidkan mengikut kaedah-kaedah dia. Takwil pun ada qawanin, ada undang-undang, ada kaedah yang perlu diikuti supaya tidak menjadi satu benda yang kucak-kacir ataupun fawda, huru-hara dalam penafsiran nas. Jadi sebab itu bila kita tengok kita sebenarnya kita boleh buat analisis kepada pegangan dan juga i'tiqadat firaq lain, supaya kita tengok okey, adakah i'tiqad ini bercanggah dengan qawaid akliyah, daruriyatul akliyah kan. Okey, kalau dia tak bercanggah, ya kita terima dia sebagai ayat akidah ataupun ayat yang diterima secara penafsiran yang kita faham tersebut. Tetapi sekiranya ayat tersebut bercanggah dengan qawaid akliyah, bercanggah dengan kaedah akliyah, sebab dalam kaedah ilmu ataupun dalam kaedah syarak tidak ada pertemuan di antara akal dan syarak. Akal di sini bukan akal hurrah ataupun akal librariyah, tapi qawaid al-aqliyah al-badiyah yang saya selalu ulang tersebut. Jadi kaedah-kaedah akal yang asas itu ataupun tidak bertentangan. Bila kita sebut syariah tidak bertentangan dengan akal, bukan bermaksud akal yang dibawa oleh golongan sekularis, golongan liberalis ataupun golongan mu'tazilah ataupun golongan ahli falsafah ataupun golongan hasyawiyah. Tapi akal yang di sini adalah ahkamul akli ataupun qawaid ad-daruriyah yang kita maksudkan, iaitu kaedah-kaedah akal yang diterima pakai oleh semua orang al-uqala. Dan sebab kita ini ditaklifkan dengan akal tersebut. Jadi tidak ada percanggahan dengan syarak, tidak ada percanggahan di antara wahyu dan akal. Malah wahyu akan menguatkan apa yang menjadi pengetahuan kepada akal tersebut ataupun maklumat ad-daruri yang diterima oleh akal. Okey, habis. Okay, malam ni kita sambung, saya buka kitab sekejap. Okey, kita sambung bab yang muka surat 33 sahabat-sahabat sekalian. Okey, 33. Okey, bagi yang tak ada kitab dia boleh tengok skrin lah. Kalau tengok skrin dia pun lagi bagus lah. Sebab saya tadi saya tak sempat nak scroll. Okey kau semua, semangat ke nak belajar? Okey, sekejap saya share share entire screen. Okey, tak jadi pula. Okey, nampak kita tak? Respon sikit. Okay, nampak Ustaz, nampak. Alhamdulillah. Sekejap nak tengok ada siapa lagi yang minta ni. Okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, ini kita buat al-wajibu ala mukallafi syar'an. Okey, hukum wajib ataupun perkara wajib ke atas mukallaf menurut syarak. Jadi kita akan belajar di sini ma yajibu fi haqqil maulana jalla wa ala, ma yastahilu fi haqqil maulana jalla wa az, ma yajuzu fi haqqil maulana, sifat-sifatlah, sifat yang harus, sifat yang mustahil, sifat yang wajib. Ma yajibu fi haqqi rasul alaihi salatu wassalam, ma yastahilu fi haqqi rasul alaihi salatu wassalam, ma yajuzu fi haqqi rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini penulis ada jelaskan tentang tasjil bagi ahkam tadi, supaya kita boleh hafal terus dan lebih kita punya menyusun kita punya pemikiran kita. Okey, kita baca al-wajibu ala kulli mukallafin syar'an wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa. Okey, wajib ke atas setiap mukallaf. Okay, kita akan tengok nanti definisi mukallaf adalah mengikut syarak, untuk mengetahui ma yajibu fi haqqil maulana jalla wa az wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Okey, ini adalah penjelasan kepada matan Ummul Barahin. Okey, al-mukallaf adalah wal baligh
al-akil wal balighu al-akilu alladhi balaghathu ad-da'wah. Iaitu mukallaf itu apa? Ialah seorang yang baligh, yang akil, yang berakal. Dan seorang baligh di sini adalah cukup umur, allazi balaghathu da'wah, yang mana dia menerima sampai kepadanya dakwah. Macam ayat apa? Ayat Al-Quran yang menyatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami adalah orang yang akan mengazab bagi mereka yang tidak diutuskan rasul. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Okey. Jadi hukum berkenaan dengan baligh ini kita tengok hamish, man mata qabla bulugh fahuwa najun walau kana min auladil kufur. Okay. Bagi mereka yang mati sebelum baligh, maka dia adalah orang yang terselamat. Bila terselamat di sini maksudnya tidak diazab. Walau kana min auladil kufar. Okay. Baca dia punya footnote dulu kan. Hamish, dia panggil hamish. Walaupun daripada kalangan anak-anak orang kufar, wala yu'aqibu ala kufrihi wala ghairihi, dan tidak diazab ke atas kekufurannya dan selainnya. Al-ma'rifatu huwa al-jazmu al-mutabiqu 'anid dalil. Okey, makrifah tu apa? Makrifah ini adalah ilmu ataupun i'tiqad. Okey, iaitu al-jazmu, pegangan yang bertepatan dengan realiti ataupun hakikat kebenaran, dan berdasarkan dalil, berdasarkan kepada dalil. Fal jazmu huwa al-qat'u. Okey, jazmu itu adalah al-qat'u. Dalam kita definisi al-i'tiqad jazim mutabiqul lil waqi' bil dalil. Al-qat'u iaitu wa adamu taraddudi, pegangan yang kuat itu apa? Al-qat'u, yakin, dan juga tidak taraddud, tidak ragu-ragu. Faman kana imanuhu ala zanni aw syakki aw wahmi fahuwa batilun. Bagi siapa yang imannya dalam keadaan zon, syak ataupun waham, maka itu adalah batil. Wal mutabiqu ma'nahu muwafiq. Maksudnya bertepatan itu maksudnya selari dengan realiti. Okey, waqad talaba asy-syar'u min kulli mukallafin talaban jaziman an ya'rifa Allah Ta'ala bi ma'rifati sifatihi. Okey, telah menuntut syarak pada bagi setiap orang mukallaf itu dengan tuntutan yang kuat. Seperti mana kita tahu hukum taklifi itu ada 5, berdasarkan kepada talab jazim atau talab ghair jazim ataupun talab yang berbentuk ikhtiar, maka wajib, haram ataupun suruhan ataupun tegahan yang bersifat tegahan yang kuat, maka termasuk dalam haram. Kalau tegahan yang kurang ataupun yang tak kuat, maka termasuk dalam ahkamul makruh. Ay ya'rifallah, untuk mengenali Allah ataupun mengetahui Allah, bi ma'rifati sifatihi, untuk mengetahui dengan sifatnya. Kenapa dengan sifatnya? Sebab Allah SWT bitafadduli, dengan kemuliaannya, maka Allah Ta'ala bagi kita kenal dia dengan sifat-sifat dia. Sebab itu dalam Al-Quran menyebut sifat Allah qadir, alim, basir, apa semua. Dan sebab Allah ni tidak dapat dikenal dengan panca indera, hawas. Dan sebab bila dapat Allah Ta'ala sebab dikenalkan dengan hawas, maka ada kekurangan pada zat Allah SWT. Okay, jadi dia adalah mujarradat. Jadi bila seorang yang baligh, di sini dibincangkan oleh dalam kitab syarah-syarah yang lain, antara ciri-ciri baligh ini, dia boleh berfikir tentang mujarradat, benda-benda yang tidak dapat dicapai oleh panca indera. Bukan bincang pasal apa tu, tapi dia dapat mengetahui ataupun dapat mengiktiraf kewujudan pencipta yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Dan sebab itu ada aliran dalam falsafah atau dalam golongan ruwaqiyun, di falsafah Greek, mengatakan mereka ni hanya menterhadkan pengetahuan itu pada panca indera saja. Kita kullu mawjud yasihu an yura, setiap yang wujud mesti boleh dilihat. Jadi dia hanya menterhadkan pengetahuan ataupun sesuatu benda yang wujud itu kepada benda yang boleh dilihat. Sedangkan banyak dalam alam dunia ini, kita tengok ada benda yang wujud tetapi kita tak nampak. Atau kita perlu kepada contoh macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, virus COVID tersebut. Kita tak nampak dengan mata kasar, tapi kita perlu isti'anah, minta pertolongan, atau kita perlu pada alat bantuan seperti mikroskop untuk nak tengok alat tersebut. Tapi kalau segi hawas zahiriah, kita tak nampak benda tersebut, maka tidak bermakna dia wujud.
Okay, ini adalah satu falsafah ataupun pemikiran yang songsang. Dan falsafah ini salah. Falsafah ini merebak pada pemikiran-pemikiran falsafah moden, orang barat. Maka di situ ada mata panggil metodologi kajian mereka ataupun metodologi berfikir mereka hanya menterhadkan kepada al-panca indera. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan ghaibiyat, hatta sam'iyat dan juga berkaitan dengan ilahiyat, mereka tolak sebab tidak dapat dicapai oleh panca indera. Okey, bi ay ya'rifa ba'd al-ahkam allati tata'allaqu biha kama satara. Dia itu mengetahui sebahagian daripada hukum hakam yang berkaitan dengan dengannya. Okey. Iaitu dengan sifat-sifat Allah SWT. Wa syar'u luqatan at-tariq. Syarak dari segi bahasa adalah jalan. Wal istilahan ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min indillahi min al-usuli wal furu'i ay al-aqaid wal fiqh. Iaitu apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah, sama ada min usul. Usul ini merujuk kepada ay al-aqaid, wal furu' juga furu' pula merujuk kepada al-fiqh. Okey, jadi kenapa dinamakan al-aqaid itu usul, wal fiqh itu adalah furu'? Sebab al-aqaid itu adalah awal as. Sebab dia kena beriman dahulu, kemudian barulah ahkam yatarattabu alaihi, ataupun ahkam itu akan datang kemudian yang akan mengikuti. Okey, wal wajib hamish itu al-wajib ala al-am wal qas. Wajib itu terbagi am dan qas. Dalil al-jumali wal ma'juz an takriri wa hal syubah ma'an aw hadihima. Iaitu berdasarkan kepada dalil yang ringkas, wa ya ma'juz an, iaitu dia ni lemah dalam untuk nak menetapkan perkara tersebut dan menghilangkan syubhat ataupun kedua-duanya ataupun salah satu. Wa amma tafsiri wa maqduru ala takriri wa hal syubhi, iaitu dia mampu untuk mengisbatkannya atau menetapkannya dan menghilangkan syubhat. Fa sahibul al-jumali wa alladhi yusawwiru aqaid fi zihnihi wa in lam yahfaz lam yahfaz al-lafdhu bihaythu law su'ila 'anil ma'na la yashukku fihi wa dalilu 'ala kulli wahidin wujudil alam min ghairi tafsili fi kayfiyati istidlal. Okey. Saya nak jelaskan di sini, dalil itu ada dua, dalil yang tafsili dan juga dalil yang ijmali. Okay, jadi dalil apa yang memadai kepada orang yang beriman ini? Adakah untuk dia nak mengeluarkan dia daripada taklid? Maksudnya macam mana dia bila dia beriman, maka apa dalil dia? Apa tahu kita dah, okay, kamu beriman tentang kewujudan Allah, ya beriman. Jadi apakah dalil dia? Maka kedudukan dalil tersebut ada dua, tafsili dan juga ijmali. Tafsili maksudnya dia kata alam ini, maka itulah dalil ijmal. Kalau dia kata okey, alam ini mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, alam hadis, itu adalah dalil yang tafsili. Okey. Okey. Saya tengok Google Maps ada orang. Okey, siapa ada soalan ke apa ke boleh tanya. Okey. Muka surat sebelah, muka surat 34. Wa dalilu hujub hakaza min kitab qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau orang tanya, apa dalil belajar ilmu akidah? Apa dalil belajar ilmu mengenal Allah SWT? Maka dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu adalah fi'lul amri yufidul wujub. Annahu la ilaha illallah. Jadi kaedah istidlal kan? Kaedah istidlal dalam usul fiqh, kita ada dalil, madlul dan juga istidlal. Okey. Cuba kita analisis menggunakan kaedah usul fiqh ataupun kaedah mantik. Jadi kita nak tengok mana dalilnya apa? Siapa tahu? Okey, tak apa, saya terhad kepada tiga saja. Dalil, madlul dan juga istidlal. Macam mana boleh istinbat kata wajib belajar ilmu akidah? Ada siapa-siapa boleh jelaskan mana dalil, mana madlul, mana istidlal ataupun wajah dalil? Okey. Okey. Dalil situ adalah ayat fa'lam. Ayat fa'lam tersebut. Fa'lam, madlul dia adalah apa panggil,
ma'rifatullah wajib. Istidlal dia apa? Istidlal kullu fi'lil amrin yufidu lil wujub. Okey, faham Dalil itu adalah fa'lam. Madlul adalah wujub ma'rifatullah, wajib mengenal Allah. Dan wajhu dalil ataupun wajh istidlal adalah kullu fi'lil amrin yufidul wujub. Setiap fi'il amal memberi faedah wajib. Okey, jelas tak? Faham jadi kalau kita begitu tu, kita sebagai seorang yang mantiqi, orang yang belajar mantiq, orang yang belajar usul fiqh, bila kita baca ayat Quran, maka kita kena tengok apa kaedah-kaedah istidlal tersebut. Mana dal, mana madlul, mana dalil, mana wajah dilalah, mana istidlal. Barulah qiraah kita itu adalah qiraah yang kata apa? Tadabbur. Bukan bacaan biasa tapi bacaan orang yang berilmu. Kalau baca macam tu macam paklong-paklong jelah. Macam paklong-paklong. Kita tanya apa dalil wajib? Tak tahu. Okey. Wa haqiqatul ma'rifah. Okey, kita tengok pula haqiqatul ma'rifah. Al-jazmu mutabiqu lil haqqi an dalil. Okay, ma'rifah tu apa? Iaitu pegangan yang bertepatan dengan realiti dan berdasarkan kepada dalil. Macam mana nak tengok ni? Okey. Wa syahadatu tambani ala ilmi. Syahadah pula berdiri di atas ilmu, la ala zan. Penyaksian tersebut berdiri di atas ilmu. Contoh kita nak kata wujud Allah SWT tersebut, penyaksian kita tersebut, maka mestilah berdiri di atas ilmu, iaitu al-yaqin, la ala zan. Sebab ilmu dalam akidah adalah merujuk kepada al-yaqin. Adapun ilmu dalam mantik dia luas, sama ada yakin, zan, syak, waham, itu termasuk di dalam ilmu. Tapi dalam ilmu akidah, bila kita sebut term ilm, maka itu adalah al-yaqin. Sebab dalam akidah, bila dia hanya dikira sebagai makrifah ataupun ilmu bila sampai ke tahap yakin. Ma'ada zalika fahuwa laysa bi'ilmin ataupun laysa bil makrifah. Okey, faham? Selain daripada itu tidak dikira sebagai ilmu. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab mantik, dia masukkan syak, kedudukan yakin, syak, zon, waham, itu semua dalam ilmu. Okey, sebelum kita apa panggil, jelaskan, banyak benda nak kena hurai, tapi kita hanya naktafi bihadzal qad, ataupun kita hanya memadai dengan kitab ini, masuk padan dengan kitab, supaya kita tak masuk dalam perbahasan yang rumit. Dalam mantik kita dah belajar ilmu tu tahap dia apa adalah, kalau kita nak nisbah dia dengan angka, maka tahap dia adalah 100%. Zon tu adalah marjuh, maksudnya 51% ke atas sehinggalah 99%. Kalau ilmu tu rajih, zon itu adalah marjuh, dan syak itu adalah 50-50. Maksudnya kita rasa 50-50 berat ni, nak pergi ke tak nak pergi. Kalau kita tahu Tuhan ni wujud ke tak wujud, 50-50, itu adalah syak. Okey. Wazan dia apa, janib apa panggil, janib bawah pada syak, iaitu 49 ke bawah sehinggalah kosong. Waham itu kosong, la takfifil aqaid, dan tidak memadai pada aqaid. Sebab apa? Sebab semua ini zon, syak dan zon ini waham ini adalah tidak memadai dalam ilmu akidah. Sebab kita dah belajar tentang definisi dahulu, ilmu akidah itu berkenaan dengan aqaid yang berkaitan dengan bidalilil al-yaqini ataupun bidalilil yaqin. Okey, jadi sebab itu dalam ayat Al-Quran, bila sesuatu ayat Quran itu bawa kepada dilalah zanniyah ataupun dilalah zanniyah tersebut, maka ayat itu tidak boleh dibuat sebagai akidah. Jadi kalau orang faham, insya-Allah dia tidak masukkan ayat-ayat mutasyabihat menjadi ayat akidah, dan menjadi masalah dia memaksa orang untuk berpegang kepada ayat-ayat mutasyabihat. Ini benda yang kita selalu sebut, supaya kita kena faham dalam akidah. Kita kena firm betul-betul, yakin betul-betul ayat tersebut maksud dia demikian, dan tidak ada penafsiran yang lain ataupun ihtimal
kemungkinan-kemungkinan yang lain. Okey, wa hahuna mas'alatun masyhurah tusamma bil mas'alatil muqallid ma hukmu syar'an. Okey, hukum berkaitan dengan bila bincang dalam bab ilmu, maka di sini dibincangkan tentang kedudukan orang yang muqallid. Muqallid ni apa? Muqallid huwa man iqtaqada al-wajibat wal jaizat wan nafil mustahilat fil haqqillah ta'ala bila dalil, ai innahu jazman mutabiqan lil haqqi bila dalil. Itu orang muqallid ini mereka yang berpegang kepada perkara-perkara wajibat, sama ada sifat ke apa mungkin yang berkaitan dengan zat dan sebagainya, wal jaizat, dan menafikan mustahilat pada hak Allah SWT dengan tanpa dalil. Ai innahu jazman, dia ini berpegang dengan pegangan yang bertepatan dengan realiti, bertepatan dengan keadaan sebenar, dengan hak, tetapi tanpa dalil. Kebanyakan dulu sebelum kita belajar ilmu akidah, maka kita akan dalam kedudukan muqallid. Dalam matan Jawharut Tauhid sebut man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu minat tardidi. Bagi mereka yang bertaklid di dalam ilmu akidah ataupun dalam perkara akidah, maka iman dia itu tidak sunyi daripada keraguan. Okey, soalan begitu. Faqala jumhur huwa mu'min walakinnahu 'asin in kana fihi ahliyatul lin-nazar wa lam yanzur. Okey. Pendapat jumhur mengatakan orang yang mukmin walakinnahu 'asin, tetapi dia itu dikira mukmin, tetapi dia berkira berdosa sebab sekiranya dia ada kelayakan, ada kemampuan untuk berfikir, ahli nazar. Walam yanzur, tetapi dia tidak berfikir, maka dia berdosa. Jadi itu tahap dia. Kita tak kata dia kafir. Maksudnya orang taklid ni dia hanya orang yang berdosa sahaja. Okey. Jadi nak tengok betapa wasatiyahnya mazhab Asy'ariyah ni ataupun mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni hatta dalam bab orang yang muqallid. Tapi kalau kita tengok dalam Mu'tazilah, dia mengkafirkan terus mereka yang tidak nazar, yang tidak yang berada pada taklid. Okey. Yang satu lagi mazhab, dia tak suruh apa-apa. Dia kata perkara akidah ni tak perlu fikir, terima aja. Ini satu masalah juga, kan? Sebab dia kena ada af'al al-iktisab untuk Allah SWT, bagi taklif kepada kita untuk mengenal Allah SWT dengan dalil. Yang pertama, ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa az, muka surat 35. Okey. Wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Okey. Wa amma ma yalzimu mukallaf ma'rifatahu fa innana nazkuru huna ala wajhi ijmal summa nashra'u fi tafsilihi. Okey, maksudnya lazim ke atas mukallaf ataupun wajib ke atas mukallaf mengetahui Allah ataupun mengenal Allah. Fa inna nazkuruhuna, kita sebut di sini ala wajhil ijmal, dalam bentuk yang ringkas. Summa nashra'u fihi, kemudian kita akan jelaskan secara detail. Fahuwa ma yasqutu fi haqqi jalla azza wa jalla. Okey. Wa huwa qisman am wal mufassal, umum dan juga detail. Fal am an ya'rifa wa ya'taqida anna kullu kamalin fa huwa wajibun lillahi ta'ala. Okey, dari sudut am ataupun dari sudut orang kata ijmal, dia beriktikad dan juga dia mengetahui bahawasanya setiap kesempurnaan itu adalah benda yang wajib bagi Allah. Itu sudah memadai dalam syakat ijmal. Fal tafsir, dari sudut detail, ay ya'rifa wa ya'taqida bi sifatin 20 wajibah. Maka di sudut tafsir secara detail, iaitu mengetahui dan juga beriktikad dengan sifat yang 20 yang wajib ini. Jadi kita bahagikan dalil itu kepada dua, dalil ijmal dan juga dalil tafsir. Jadi memadai setakat ijmal. Jadi sebab itu kita tak boleh nak paksa orang untuk belajar sifat 20. Dia adalah dalil tafsili. Kalau dia ada kemampuan, ada sudut masa, ada sudut tapi ahli ilmu tak boleh lah, dia kata cukup lah dengan dalil ijmal, tak boleh. Tapi untuk orang awam, memadai dengan dalil ijmal. Sebab dia sudah memadai untuk nak meletakkan dia itu pada makam orang yang mukmin, yang tidak berdosa, yang tidak bertaklid kepada orang lain.
Okey, wa yalzimu minhu wa yalzimu an ya'rifa ma yastahilu fi haqqi ta'ala umuman wa tafsilan. Begitu juga dalam bab mustahil bagi hak Allah SWT umuman wa tafsilan. Fal umum an ya'taqida anna kulla naqsin fa huwa mustahil fi haqqi Allah Ta'ala. Okey, di sudut umumnya dia beriktikad bahawa setiap yang kurang itu adalah mustahil bagi hak Allah SWT. Dan dari segi detailnya i'tiqad bi adlari sifat 20 wajibah, iaitu beriktikad dengan lawan bagi sifat 20 yang wajib ke atas Allah. Okey, bagus. Jadi kefahaman ni bagus bila kita berhadapan dengan masyarakat awam yang kadang-kadang masyarakat awam ni dia ukul mereka, akal mereka ni mutafawitah. Maksudnya berbeza-beza tahap dia. Ada yang mampu menghafal, ada yang mampu mengetahui, ada yang mampu, ada yang tak mampu, ada yang hanya belajar sikit. Dan saya pernah pergi satu sekolah. Saya mengajar sekolah dulu. Sekolah model khas. Bukan model khas lah. Sekolah khas lah. Kita tengok budak ni dari segi fizikal dia kan okey. Luaran dia okey. Muka semua tak ada masalah. Segak apa semua. Tapi kita pasal apa dia duduk kat sekolah kelas khas. Kita tanya cikgu dah. Oh, dia kata budak ni dia punya memori dia kecil. Cikgu ni melawak kita kata kan. Apa dia kata memori kecil? Oh, sebab apa cikgu? Dia ingat telefon saja ada memori kecil. Orang pun ada memori kecil. Iyalah. Kita minta detail sikit. Dia kata sebab ini dia belajar A, esok dia belajar B, A dia lupa dah. Ada orang macam tu. Jadi dia tak boleh nak simpan memori banyak. Jadi kebanyakan ini mungkin dimasukkan dalam orang yang tidak sempurna akal mereka kan. Tapi kita nak cerita di sini, akal manusia tu berbeza. Ada yang mampu berfikir dengan lebih dalam, yang lebih mengetahui tentang dalil, ada yang hanya tahu secara umum, secara kasar. Maka itu yang sebab tu kita kena sesuaikan akidah ini berdasarkan kepada akal mereka. Bukan kita tok kita kan bagi mereka untuk hang kena belajar ni, hang kena tahu dalil, hang kena tahu sifat ni, hang kena tahu sifat wajib, kena tahu sifat mustahil. Ini adalah satu permaksaan bagi saya, satu permaksaan perkosaan bagi pada akal seseorang. Sebab ada orang dia tak mampu untuk nak berfikir demikian. Okey. Wa ya'rifu, begitu juga wa yalzamahu ay ya'rifa wa ya'taqida bima yaju fi haqqi ta'ala umuman wa tafsilan. Fal umum an ya'taqida anna fi'la kullu mumkin aw tarkihi fa huwa jaizun fi haqqillah, iaitu dia beriktikad bahawasanya setiap yang mungkin itu dan juga untuk melakukan perkara yang mungkin bagi Allah dan meninggalkannya itu adalah harus pada hak Allah SWT. Sebab kita tidak boleh memaksa apa-apa ataupun mewajibkan, seperti mana Mu'tazilah mewajibkan kepada Allah Ta'ala sifat-sifat khair, ataupun seperti mewajibkan Allah Ta'ala masuk ke dalam syurga, masukkan orang beriman ke dalam syurga. Wa tafsir bi an ya'taqida aqaid sam'iyah kal umuril akhirah fa inna jaiz aqlan wa wajibat syar'an. Dan dia beriktikad sudut detailnya, di sudut tafsirnya dia beriktikad bahawa akidah-akidah yang berkaitan dengan sam'iyah, maksudnya akidah-akidah yang diketahui dengan sam'iyah melalui khabar sadiq, antaranya wahyu dan juga hadis, seperti perkara akhirat, maka itu adalah harus pada akal dan juga syara'. Wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa, ke surat sebelah, ke surat 36. Kita belajar online ni kena sebut ke surat selalu supaya jadi panduan untuk mereka yang akan dengar pada masa-masa yang lain. Wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqi rasul alaihi wassalam. Begitu juga dikata kena wajib mengetahui seperti mana pada hak-hak rasul. Wa lazimu syar'an an ya'rifa misla aqsam mutaqaddamah wallati hiya, yang juga dia mengetahui, maka lazim wajib secara syarak untuk dia mengetahui bahagian-bahagian yang terdahulu. Wal wujud wal istilahalah wal jawaz fi haqqi rasul wa misluhum al anbiya li'anna kullu rasulin nabi. Okey, wajib dan mustahil dan juga harus pada hak rasul, dan seperti mereka itu adalah para anbiya. Kerana likulli rasulin nabi. Jadi apa hubungan nabi dan rasul? Hubungan nabi dan rasul itu adalah hubungan umum wal khusus. Nabi itu umum, rasul itu khusus. Dan semua nabi, semua rasul adalah nabi, dan bukan semua nabi itu adalah rasul. Itu jelas.
Jangan duk pening-pening. Ni duk pi petikai pula. Ni Nabi ke Rasul? Ni Rasul ke Nabi? Okey. Bilangan Rasul kita tahu ada 25 orang. Bilangan Nabi kita tak tahu, dan banyak dia punya bilangan dia. Ataupun bilangan Nabi Rasul, semua bilangan yang disebut oleh Al-Quran itu ada 25 Rasul. Nanti kita tengok tafsir lah. Wa yajibu lahum, apa yang wajib ke atas mereka, as-sidqu wal amanatu wal fatanatu, iaitu benar dan amanah dan juga fatanah, cerdik. Wa yajibu lil rusuli isbatul tabligh, dan juga wajib ke atas Rasul mengisbatkan tabligh kepada mereka. Jadi tak boleh menyembunyikan. Wa yastahilu fi haqqihim, dan mustahil pada hak mereka, al-kizbu wal qiyanatu wal kitman wal qaflah wal balah, bodoh. Okey. Wa yajuzu fi haqqihim, ni faham kan? So, tak boleh dusta, tak boleh khianat, tak boleh menyembunyikan, dan juga tidak boleh ghaflah, lalai, dan juga bodoh dan tidak cerdik. Wa yajuzu fi haqqihim a'radul bashar, apa yang harus bagi hak Rasul, iaitu a'radul bashar, sifat-sifat manusia. Innama ana basharun mislukum yuha ilayya, iaitu aku seumpama aku ni adalah manusia seperti kamu, yang mana aku ni hanya diwahyukan oleh Allah SWT. Jadi a'rad basyariah seperti Nabi buang air kencing, Nabi marah, Nabi makan minum, Nabi berjalan di pasar, itu adalah merupakan a'rad basyariah. La tu'adi ila daqsid, yang tidak membawa kepada kecacatan ataupun kekurangan fi maratibihim al-aliyah. Contoh, ada peristiwa, ada pun cerita tentang Israiliyat tentang penyakit Nabi. Apa yang penyakit Nabi tu? Nabi Daud ke yang berulat tu kan? Itu cerita yang karut, yang kata dia memang sakit, tapi tidaklah sakit yang bawa kepada busuk, yang mana orang lari dengan sebab penyakit tersebut. Sebab itu akan menjatuhkan kedudukan sebagai para anbiya. Okey, ada soalan setakat. Okey, saya tengok soalan. Sebab ada hari saya tak tengok soalan, dia tersembunyi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Okey, ada soalan. Okey, kalau tak ada soalan, kita tengok ba'du ma yajibu lillahi jalla wa az. Kita akan tengok perbincangan berkenaan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah SWT, yang terdiri daripada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan juga sifat maknawiyah. Alhamdulillah. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub. Terima kasih. Kisah-kisah Nabi Ayub yang cerita kata ulat makan kaki dia apa semua tu, yang menyebabkan orang lari bertemparan, busuk yang teruk. Jadi menyebabkan cerita tersebut tidak tepat dengan realiti, sebab para anbiya dia tidak boleh sampai ke tahap itu menghilangkan ataupun menjatuhkan kedudukan itu yang tinggi. Jadi adakah Nabi ini diuji? Ya, ada Nabi juga diuji oleh Allah SWT yang tidak terlepas. Okey, kalau tak ada soalan, kita berhenti awal sikit lah malam ni. Nanti kita akan sambung pada bab yang seterusnya, insya-Allah. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.